Pasal yang ke-22 di bawah tajuk pencarian dan hijab. Ya, pencarian dan hijab. Imam Arsalan mengatakan, in sallamta ilaihi qarrabaka wa in naza'atahu ab'adaka. In, jika ataupun jikalau, sallamta, kamu menyerahkan dirimu kepadanya. Dia kalau di situ sallamta ilaihi, kamu menyerahkan dirimu. Nak ulang lagi sekali, di situ kepadanya, ilaihi qarrabaka, maka dia akan menghampirkanmu kepadanya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan, ya Puan Hajiah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita menzahirkan dan melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pada fasal yang ke-22. Jangan lupa ya, kita baca kitab Risalatut Tauhid Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Fasal yang ke-22 di bawah tajuk pencarian dan hijab. Ya, pencarian dan hijab. Imam Arsalan mengatakan, in sallamta ilaihi qarrabaka wa in naza'atahu ab'adaka. In, jika ataupun jikalau, sallamta, kamu menyerahkan dirimu kepadanya. Dia kalau di situ sallamta ilaihi, kamu menyerahkan dirimu. Nak ulang lagi sekali, di situ kepadanya, ilaihi qarrabaka, maka dia akan menghampirkanmu kepadanya. Okay. Rangkap pertama, jika kita semua menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, qarrabaka, maka dia akan menghampirkanmu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ada nota kaki angka 109 tu yang kat bawah tu. Jika kamu menyerahkan urusan hidupmu kepada Allah, menyerahkan dirimu, iaitu menyerahkan dirimu dan urusan kehidupanmu. Hidup macam apa sekalipun kita kan, dalam hidup ni banyaklah, kita dah banyak kali ulang. Kita sekarang sedang hidup dan kita sedang lalui kehidupan. Dalam kehidupan ni macam-macam urusan. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beribadah. Apa lagi yang kita lalui hari ini? Maka serahkan diri kita dan seluruh kehidupan kita dan urusan-urusan dalam kehidupan yang kita lalui itu serah kepada Allah. Dengan mengatur hidup kerana Allah. Macam mana nak serah hidup ni kepada Allah? Kita susun atur hidup kita ni lillahi ta'ala. Itu kaedah dia ya. Yang ni sebenarnya nak kata apa ya, ulangan-ulangan sebelum daripada ini juga. Semua kadang-kadang dia mendetailkan. Pernah kita sebut sebelum ni, hidup ni dengan 2 huruf saja. Ingat lagi ya? 2 huruf pun tak ingat. Hidup ni dengan 2 huruf. Huruf pertama huruf apa? Huruf? Tanya belah sinilah majoriti ya. Ke belah sini tanya juga. Dengan huruf? Huruf. Bukan kalimah. Bukan. Huruf lam. Hidup dengan huruf lam. Apa makna lam? Kerana, untuk, bagi.
Buat apa pun, pergi ke mana pun, jumpa siapa pun, hatta tidur sekalipun, makan ke apa, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu maknanya kita hidup ni kerana Allah. Itu kaedah bagaimana menyerahkan urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat sesuatu, lakukan sesuatu, putuskan sesuatu atau berkehendak kepada sesuatu kerana diri sendiri atau kerana diri orang lain. Semuanya itu kerana Allah. Sebenarnya Allah buat kita macam tu. Dia nak bebaskan kita daripada kekecewaan. Dia nak bebaskan kita daripada keletihan. Okay. Kita ni kalau selama mana kita buat untuk diri kita, kadang-kadang kita sendiri pun penat tau. Sebab diri kita ni, dia sampai matilah. Baru dia tahu. Minta maaf kita cakap macam tu ya. Selagi mana dia tak mati, macam-macam dia nak. Betul ya? Nak ke sana, nak itu, nak ini. Macam-macam. Letih tau. Ni nak apa lagi aki-aki ni? Tapi kalau kita hidup kerana Allah, untuk Allah, maka Allah akan jadikan kita ni kadang-kala berpada dengan apa yang ada. Dengan umur yang ada. Tapi dengan umur yang ada sekarang ni, kalau orang tak tahu hidup kerana Allah, dia hidup kerana dunia contohnya, dunia tak akan habis. Akhir sekali dia yang meninggalkan dunia. Tapi selama mana tak meninggal, subhanallah, seolah-olah ya, tak cukup dengan apa yang ada. Cuba tengok orang yang kaya, dia nak kaya lagi, dia nak kaya lagi, dia nak kaya lagi. Orang berpangkat, dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Macam mana? Orang cantik, dia nak cantik lagi, dia nak cantik lagi. Habis produk dia guna supaya kekal cantik. Kenapa? Itu selama mana kalau hidup kerana cantik. Ya, hidup kerana nak cantik. Hidup kerana nak pangkat. Tengok orang kejar pangkat, tak tahu kenapa. Tengoklah, tak perlu kita hurai lagi ya. Hidup dengan huruf lam. Satu lagi dengan huruf lah, dua huruf pun tak ingat. Tak apalah, macam mana saya pun sama juga. Huruf ba. Huruf ba. Dengan la haula wa la quwwata illa billah, dengan Allah. Jadi kita ulang lagi sekali. Ya, jika kamu menyerahkan urusan hidupmu kepada Allah, itu maknanya kamu serahkan dirimu. Apa makna serahkan diri kita? Kehidupan dan urusan hidup kita kepada Allah. Dengan cara, dengan mengatur hidup kerana Allah. Susunlah. Kita belajar. Susah juga tuan-tuan dan puan-puan. Samalah kita pun. Kita bercakap kadang-kadang kita ingat. Okey, masa kita lupa, kita tak tahu macam mana. Jadi hidup ni kadang-kadang susah. Macam hari ni dah banyak kali kita ulang. Kenapa kita pakai baju ni, baju hijau ni, tudung macam ni? Kenapa? Kerana Allah atau memang hari ni memang ini warna yang nak dipakai? Contoh. Kenapa duduk belah sini? Selalu rasa duduk situ. Kenapa? Adakah lillahi ta'ala? Susah tau. Tapi sebenarnya hidup ni setiap detik waktu mesti kerana Allah. Sebab kita tidak tahu waktu bila kita akan meninggal. Bila kita akan berakhir kehidupan kita. Maka sebab itulah pastikan kita mendidik diri kita, membimbing diri kita, bahkan memaksalah kehidupan kita ni tidak ada lain kita hidup dan kita akan mati pun. Jadi antara hidup dan mati itu apa saja yang kita lakukan lillahi ta'ala. Itu cara menyerahkan diri kita pada Allah. Dalam kitab ni lah kan, dalam kitab ni. Contohlah perkataan Arab, sallama. Yang keluar perkataan Islam. Yang kita kata Islam ni kita ni orang apa? Orang Muslim. Kenapa kita Muslim? Sebab kita Islam. Apa makna Islam? Islam salah satu maknanya ialah istislam. Apa makna istislam? Berserah diri kita kepada Allah. Serah diri kita pada Allah. Siapakah manusia contoh, insan contoh dalam Quran yang benar-benar berserah kepada Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana dalil Quran? Dalam surah Al-Baqarah kita baca, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Idh, ingatlah, qala lahu rabbuh, telah berkata Tuhannya, Tuhan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa kat Nabi Ibrahim? Aslim, serahkan dirimu sepenuhnya kepadaku. Aslim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbi. Aslamtu, aku telah berserah diriku. Atau aku serah diriku li rabbil alamin,
kepada Tuhan sekalian alam. Syekh saya kata, bila mana Nabi Ibrahim mengucap kalam itu, ketika itulah bermulanya dia diuji oleh Allah dengan ujian yang terlalu dahsyat. Kerana dia serah pada Allah. Contohlah, kita ni kalau kita nak serah sesuatu pada, sama ada nak serah diri kita, ya, I serah diri I kat you. Sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa dan raga I. Apa maksud ketika itu? Kita meletakkan seluruh kepercayaan kepada dia. Betul ya? Tak akan mungkin kita serahkan diri kita, jiwa dan raga kita kepada seseorang kalau kita tak percaya pada seseorang itu. Oh, tapi kadang-kadang kita meletakkan sepenuh kepercayaan pada orang sehingga kita memberi seluruh hidup dan mati kita pada orang. Kenapa tidak pada Allah? Maka Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya pada Allah. Tapi Allah sifatnya berbeza dengan kita. Kerana dia Allah, kita makhluk. Orang ni kalau kita serah diri dia kepada dia, oh dia akan buat sesuatu yang terbaik. Dia kata apa? Okey, terima kasih you serahkan diri you pada I akan buat yang terbaik untuk you. Walaupun untuk diri sendiri pun tak pernah baik-baik pun. Contohnya. Betul. Ada orang ni urus diri sendiri pun tak lepas. Dia nak urus orang. Dia jaga dia pun tak tahu ke mana. Dia nak jaga orang. Tapi oleh kerana dah diberi kepercayaan, maka kita akan buat sebaik mungkin bagaimana Allah yang maha baik. Tapi kita kepada orang kita sanggup serah diri. Tapi kepada Allah kita tidak berserah. Tetapi Allah berbeza. Bila mana serah diri pada Allah, tengok apa yang dilakukan pada Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Umur 80 pun tak ada zuriat lagi. Betul ya? Umur 80 belum ada zuriat. Boleh bayang tak? Ada harapan lagi tak kalau umur dah 80? Ada harapan tak? Tak ada. Tak ada sebab kita duduk sandarkan diri kita kepada diri kita. Tak kira akal ke iman ke apa. Tapi nak bagi tahunya, selama mana kita serahkan diri itu kepada diri kita, itulah yang kita merasakan. Tapi kalau akak sebut tadi, secara logik akal, tak ada lah. Tapi kita bukan sekadar berpandu hidup dengan akal. Kita ada hati. Tadi kan akal kan hati. Hati itu apa yang ada kat hati? Iman kepada Allah. Dan Allah mampu segala-galanya. Maka setelah diuji, Allah bagi. Allah bagi berapa orang? Ramai pula tu. Ramai daripada mana? Daripada yang asal, yang tak ada anak tu. Yang ada anak ni seorang aja. Yang awal-awal dapat ni seorang. Yang asal yang tak ada tu. Siti Sarah tu. Zuriatnya daripada Bani Israel. Tak apa. Kemudian dia apa lagi? Dicampak dalam api. Bukan api biasa, unggun api. Dan dia pula percaya. Kan ada malaikat datang. Nabi Ibrahim percaya. Malaikat datang. Wahai Nabi Ibrahim, apa yang kamu nak suruh aku tolong? Dia kata, aku tak perlu. Ya, aku ada Allah. Yalah, Allah lah yang hantar aku ni. Malaikat cakap kat dia. Oh, kalau Allah hantar kau, mana Allah dah tahu? Allah hantar kau. Allah dah tahu keadaan aku. Kalau Allah dah tahu keadaan aku, cukuplah pengetahuan Allah kepada aku. Kita ni kalau nak buat apa, malaikat datang, malaikat ni tahu. Bukan menteri, bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan orang berpengaruh. Malaikat datang nak tolong kita. Dia kata, aku tak perlu. Yalah, sebab aku dah ada Allah. Yalah, Allah lah yang hantar. Kalau Allah hantar, Allah dah tahu. Bila mana Allah tahu, cukuplah aku dengan Allah. Itulah penyerahan sepenuhnya, kepercayaan sepenuhnya, keyakinan sepenuhnya. Tapi itulah keadaan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang kita belajar hari ini. Tajuk kita pencarian. Cari apa? Kita cari kadang-kadang keyakinan dalam diri kita kepada Allah. Di mana hilangnya keyakinan itu? Kata yakin, kata percaya. Tapi kenapa? Tajuk satu lagi, dan hijab. Kerana jiwa dan hati kita terdinding, terhijab, tertutup. Banyak kali dah kita ulang ya. Minggu lepas ke? Yang kita dah sebut mata kita ni kadang-kadang nampak tapi tak nampak. Ya? Betul. Nampak suami nampak tiap-tiap hari. Betul kan? Tapi tak nampak pengorbanan suami. Contoh. Sama juga isteri. Dia tengok hari-hari je isteri. Dia memasak, dia membasuh, dia kemas rumah, dia jaga anak. Tapi ada orang tak nampak. Apa tu? Terhijab. Dia nampak yang kat kedai tu kan.
Cakap tu dulu. Contoh. Contoh. Seronok lah ya. Tapi itulah kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita lalui sepanjang umur ini, seluruhnya itu dari Allah. Dan seluruhnya itu kembali kepada Allah. Tapi nampak tak? Tak nampak. Itu salah satunya hijab. Itu tajuk kita hari ini. Okey, baik, kita teruskan lagi di bawah tu. Mengatur hidup kerana Allah dan dengan bantuannya, bantuan Allah. Dengan. Tengok tu. Kerana dan dengan. Catat kat situ. Jadi hidup ni macam mana nak serahkan urusan kehidupan kepada Allah. Pertama, hidup dengan huruf lam. Hidup kerana. Dan bimbinglah diri ni. Nak keluar rumah tadi sebab apa? Kerana apa? Kerana Allah. Jangan kerana hari ni ada 2 program. Contoh. Tapi apa-apa satu program pun datang juga. Tapi kerana. Hari ni kerana ada ni. Dan mesti tulus. Kerana tu kena tulus. Apa makna kerana? Kerana tu kan ikhlas. Lillah. Ikhlas. Ikhlas tu apa makna ikhlas? Tulus. Suci, murni. Kosong selain hanya Allah sahaja. Tidak berbelah bahagi. Jangan ada detik-detik waktu yang terselit ataupun apa? Yang terselit di sebalik hati itu. Kehendak itu. Ni. Yang kedua dengan. Mesti dengan. Kerana tak akan mungkin sekali-kali kita melalui hidup ni kalau tidak dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan bantuan Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah daripada Allah. Dengan apa? Dengan Allah segala-galanya. Banyak kali kita ulang ya, tak akan berkelip satu kelipan mata pun kalau tidak dengan izin Allah. Tidak akan melangkah satu langkah perjalanan pun kalau tidak dengan kudrat yang diberi oleh Allah. Begitulah segala-galanya. Tidak akan makan dengan sesuap makanan pun kalau tidak dengan kurniaan rezeki dari Allah. Okey, seterusnya lalu menyerahkan. Tak habis lagi ni. Nampak ayat tu ringkas. Lalu menyerahkan akibat. Ya. Dah. Hidup kerana Allah. Dah hidup dengan bantuan Allah. Dengan kata umumnya, serah keseluruhan urusan kehidupan ini pada Allah. Maka serah juga akibat. Ya. Macam Nabi Ibrahim kan. Dia dah serah pada Allah. Apa akibat dia? Dia kena tanggung. Sembelih anak. Akibat. Akibat ni bahasa apa? Bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kita kurang baik, bahasa akibat. Terimalah akibatnya. Akibah ni hujung kesan kehidupan tu. Walillahi akibatul apa tadi? Muttaqin. Dah jawab seorang yang lain tak payah. Fardu kifayah. Jawab seorang yang lain tak payah. Hidup ni hujungnya akan dapat kepada siapa? Kehebatan, kemuliaan orang bertakwa. Batu orang bertakwa ada akibat. Tapi akibat bahasa Malaysia dengan akibat bahasa Arab tu tidak. Kesan di akhir tu. Dan katakan hidup kerana Allah kan. Tahulah Allah buat apa sebab kepada kita. Okey, boleh. Akibat urusan kepadanya. Maka dia, Allah akan mendekatkan dirimu kepadanya. Dan yang terakhir sekali indahnya hidup ni, qarrabaka, dia iaitu Allah akan mendekatkan dirimu kepadanya. Tidak ada saat yang paling indah dalam hidup kita. Di saat hidup ni kita dah dijadikan orang yang disebut orang yang dekat dengan Allah. Bahasa Arab disebut apa? Muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Telah ada satu jaminan orang yang dekat dengan Allah. Apa jaminan dia? Dia akan masuk syurga An-Na'im. An-Na'im tu kalau kita terjemah bahasa biasa, syurga dengan penuh kenikmatan. Kalau kira-kira semua syurga dengan segala kenikmatan. Tapi kenapa syurga tu dikhususkan dengan kenikmatan? Wallahualam, mungkin itulah antara syurga dalam banyak-banyak syurga yang paling nikmat, syurga An-Na'im. Wallahualam. Firdaus tu yang paling tinggi kedudukannya. Tapi sudah tentulah kenikmatannya paling tinggi, kemuliaannya paling tinggi, segala-galanya paling tinggi. Itu Firdaus. A'lal jannah, syurga yang paling tinggi. Wawastul jannah, syurga yang duduk tengah-tengah. Apa makna syurga duduk tengah-tengah? Maknanya dia dapat lihat pandangan syurga yang lain-lain. Keliling dia. Wa anna sakfahu arsyur rahman, syurga Firdaus ni bumbung dia tu dah arasy Allah dah. Paling dekat dengan Allah.
Doalah pada Allah. Sebab Nabi pesan pada kita, iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu nak minta syurga, minta firdaus. Minta syurga firdaus. Cakaplah pada Allah, ya Allah, aku ni malas ya Allah. Solat duha pun 2 rakaat aja. Tapi aku nak syurga firdaus ya Allah. Kerana bukan rakaat-rakaat solat aku yang membawa diriku ke syurga, tapi rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Baca buku Rabi'atul Adawiyah. Ya. Beliau ni pandai menggunakan bahasa, mengungkap kata-kata yang indah. Ya, merayu, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia cakap betul. Sebab hidup dia diserah pada Allah. Dia kata, wahai Allah, kalau aku solat ni, aku beribadah ni sebab aku nak masuk syurga, engkau tahan aku daripada syurga. Jangan masukkan aku. Kalau aku ni buat ibadah kerana apa? Kerana takut dihumban neraka, engkau humban saja aku dalam neraka. Kerana ada jiwa dan hatiku ada selain daripadamu. Apa maksudnya? Maknanya ada jiwa dan hati kita kata nak serah pada Allah. Segala-gala hidup dan mati kita. Tapi masih berbelah bahagi. Takut pada neraka sebab nak masuk syurga. Tak salah tau. Ni jangan salah faham ni. Kita cerita ni bukan kita cerita pasal kita orang awam. Kita cerita pasal wali Allah. Rabi'atul Adawiyah. Dia ni kerana dia panggil apa? Tauhid dia tauhid cinta. Bukan tauhid nazari. Tauhid nazari ni tauhid yang bahas secara logik akal. Okeylah. Kurang-kurangnya akal kita tak salah faham tentang Allah. Jangan tersalah. Tapi dia ni cinta. Jadi dia hidup hanya untuk Allah. Dah banyak kali bincang pasal cinta kan? Cinta ni hanya diri kita untuk dia. Tidak ada selain daripada dia. Hatta untuk diri kita pun tidak. Okey ya? Baik, kita teruskan lagi di sini. Jadi saya ulang balik, bila mana keadaan kita dah sampai ke tahap itu, Allah sendiri, qarraba, dia sendiri akan mendekatkan kita kepada dia. Kita ni sedang berusaha untuk dekatkan diri kita kepada dia. Tapi kalaulah dia sendiri yang mendekatkan kita kepadanya, sudah pasti kita akan jadi orang yang disebut al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa makna dekat dengan Allah? Dekat dengan taufik dan hidayah Allah, dekat dengan rahmat dan redha Allah, dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sebaliknya, wa inna za'tahu, jika kamu melawannya. Dia lawan Allah. Allah kata A, dia kata B, Allah kata halal, dia kata haram, Allah kata jangan, dia buat. Allah kata suruh buat, dia tinggal. Ab'adaka, maka dia sendiri iaitu Allah akan menjauhkanmu daripadanya. Ya Allah akan jauhkan kita daripada Allah. Kalau kita duduk sentiasa lawan Allah. Tengok perkataan sebenarnya tuan-tuan. Tak layak sedikit pun kita lawan Allah. Lawan malaikat pun tak mampu. Mana bukti? Mana bukti? Tu malaikat maut tu. Malakul maut. Tak ada orang pun. Tengok dalam video-video tu kan. Dia pusing sana, dia pusing sini. Dia tepuk dia apa. Yang orang nak mati dalam video yang ditunjuk tu. Oh lawan. Lawan jugalah. Pukul-pukul dengan itu. Tapi apa? Mati juga. Itu malaikat. Bagaimana dengan Allah? Awal malaikat pun tak boleh. Tapi di sini cuma sekadar bahasa. Apa makna lawan? Ingkar. Apa makna lawan? Tak ikut perintah. Itulah makna lawan. Saya tak lawan Allah. Tapi yang mengumpat tu. Tak lawan Allah. Allah kata haram kan? Allah kata berdosa. Itu yang buat juga tu. Saya tak berani nak lawan Allah. Mana ada saya berani? Itu yang dedah aurat merata tu. Contoh ni banyak. Mana itu lawan Allah? Orang yang lawan Allah ni salah satu cirinya degil. Atau sombong. Ya, sebagaimana iblis tu kan. Aba, enggan, engkar. Sebab apa? Istakbara. Dia sombong. Ataupun dia degil. Okey, syarah dia kat bawah tu. Jika kamu menyusun atur hidupmu untuk dirimu dan dengan dirimu sendiri. Buat segala-gala untuk diri sendiri. Lepas tu masa solat sebutlah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong. Keluar daripada solat untuk semua untuk diri sendiri. Dia gini tuan-tuan. Ulang lagi sekali. Orang sekarang dia petikai. Saya pelik dengan orang sekarang ni. Orang sekarang ni, dia rasa seolah-olah dia ada ilmu. Tapi orang cakap sikit, dia tak faham.
Betul kan? Ha. Macam-macam dia, tak setujulah, tak itulah, tak inilah, tak betul lah, tak apalah. Sebab tu kita ni sebenarnya kena mengaji. Jangan tak mengaji. Macam tauhid ni makin mengaji makin dalam, makin mengaji makin luas, makin mengaji makin luas. Akhir sekali, hui, rupa-rupanya macam ni tauhid. Kita duk ingat yang kita duk belajar tu sekolah rendah tu. Itu tahap kita yang tu lah. Rupa-rupanya tauhid ni dah lenyap segala-gala ni. Hidup dalam lautan tauhid. Tenggelam dalam lautan tauhid. Pernah tenggelam dalam lautan tauhid? Jadi selama mana kita masih merasakan diri kita, buat untuk diri kita, cuma begini kaedah dia. Allah ni dia tak nak kita buat sesuatu untuk diri kita. Kenapa? Kadang-kadang ada orang ni hidup untuk diri sendiri pun tak terurus. Macam kita cakap lah, bangun pagi-pagi mandi pun malas. Untuk diri tu kan, untuk diri sendiri. Orang dah siap masak dah lah, pergi ambil je lah. Nak pergi ambil, nak makan, nak suap mulut sendiri pun malas. Nak suruh orang letak kat depan. Letak kat depan pun nak suruh suap lagi. Punya malas. Okey ya? Lepas makan nak basuh pinggan, sebiji pinggan yang dimakan sendiri pun itu pun malas. Bebankan orang juga dah lah, orang masak siap-siap. Ya, betul ya? Tu siapa tu? Wallahualam, tak tahu siapa. Tanyalah diri sendiri. Okey ya? Dia tengok pelan-pelan belah sini. Kita suami, tuan-tuan sekalian, pinggan yang kita makan, guna untuk makan tu kan, segelas tu, basuh lah. Itu pun malas. Aduh, hai. Betul ya? Betul aja lah. Nak cakap apa? Sebab tu Allah tak nak kita ni, Allah nak suruh kita jadi insan yang hebat, buat untuk dia. Kalau kita buat sesuatu untuk Allah, memang hebat sesuatu yang kita lakukan. Sebab Allah tu kan hebat. Jangan buat main-main. Tapi kalau kita buat untuk kita, ingat tak orang kata, macam mana Rizak? Alah, cukup makan. Itu dah untuk diri sendiri. Cukup makan, okeylah. Cukuplah untuk air hidup. Alah. Tengok Islam kan. Islam ni dia suruh kita kerja sampai tahap mana? Sampai tahap boleh bagi zakat kat orang. Tengok Islam ajar kita. Saya kerja ni tak apalah, cukup untuk makan. Saya pernah marah anak lelaki saya seorang sekali. Dia kata nak kerja apa nak kerja ni? Kerja tu okey ke? Cukuplah untuk makan-makan sendiri. Budak ni nak kena lempang tu saja. Anak saya seorang tu. Kita itu pemikiran kan? Jangan hidup untuk diri sendiri. Sebab tu Rasulullah dia hidup untuk apa? Dia hidup untuk umatnya. Dia menangis untuk umatnya. Dia berdoa untuk umatnya. Hidup dan mati dia untuk umatnya. Sebab tu dia jadi insan yang hebat. Jadi kita, tapi Rasulullah ni memang zahirnya untuk umat, tapi untuk Allah. Dia buat segala-gala untuk Allah. Tapi kerana Allah untuk umat dia. Sebab tu dia jadi insan yang paling hebat, menjadi kekasih Allah. Jadi kita hidup, sebab tu Allah ajar kita, jangan hidup untuk diri kita. Semata-mata. Dan bukan setakat untuk diri kita, dengan diri kita sendiri. Dahlah hidup untuk kita, dengan diri kita. Siapa diri kita? Lemah, lupa, lalai, jahil. Habis apa yang boleh dapat? Itu ajalah yang ada. Sebab tu Allah tak nak kita bergantung dengan diri kita. Untuk diri kita. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, untuk Allah, kita jadi insan yang hebat. Jadi apa? Jadi wali-wali Allah. Jadi kekasih-kekasih Allah. Tengoklah siapa-siapa yang depan kita tu yang hebat-hebat tu. Sebab dia tak hidup untuk diri dia, dia hidup untuk Allah dan dia hidup dengan Allah. Bantuan dan segala-gala dengan Allah. Kita jadi hebat. Itulah sebenarnya yang Allah nak. Ya? Lepas tu kita solat. Kalau sekadar untuk diri kita, 2 rakaat ajalah. Itu pun dah rasa banyak dah ya. Cukuplah 2 rakaat. Okey dah ni untuk hari ni. Bukan kita nak hidup untuk hari ni. Untuk syurga. Tapi kalau kita buat untuk Allah, memang lepas 2 rakaat dia bangun lagi. Lepas 2 rakaat dia bangun lagi. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari 1 juzuk. Ya, Imam Syafi'i tu. Setiap hari sekali khatam, kali khatam. Bulan Ramadan 2 kali 1 hari. Kenapa dia jadi begitu? Sebab dia hidup kerana Allah. Ya. Tapi ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, sedap aja dia cakap pendapat Imam Syafi'i tak tepat. Ni geram lagi sekali ni.
Ya. You tu khatam Quran berapa kali satu hari? Setakat tu dahulu lah ya. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya apa? Sebab itulah kita kata kadang-kadang kita ni mengaji, okey, belajarlah baca, tapi belajar faham. Antara benda yang kena faham dalam Quran tu yang kita baca tu, tauhid. Kadang-kadang kita baca Quran, kita tak nak mengaji tauhid. Quran kita baca, Quran cerita pasal apa? Awal-awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Siapa Allah? Dan hidup untuk siapa? Untuk Allah atau untuk apa? Minta maaf tuan-tuan sekalian, sekadar saya sentuh-sentuh. Jangan terasa pula. Ustaz ni cakap kat siapa pula? Cakap kat kita semualah. Betul ya? Imam Syafi'i khatam Quran sekali, satu hari. Tapi ilmunya luas. Ilmu luas kan? Ilmu dia luas. Kita ni, kita rasa cukup dengan Quran, tapi tak belajar ilmu. Akhir sekali dia tengah baca Quran tu pun. Macam mana? Rasa apa? Rasa bangga diri. Contoh. Hebat juga aku ni. Khatam Quran sekali seminggu. Contoh. Kenapa tak ada tauhid? Sebab tak belajar. Sedangkan setiap huruf yang keluar daripada lisan kita, kalau tidak diizin oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, tak ada satu huruf pun keluar daripada lisan kita. Barulah kita faham, patutlah. Tapi setakat ni, wallah alam lah, setakat ni dalam kitab An-Nasaih Diniyah, yang paling banyak khatam Quran satu hari 8 kali. Kenapa dia jadi dahsyat? Manusia ni bila mana dia buat sesuatu kerana Allah dan dengan bantuan Allah. Ingat ya, bantuan Allah, bukan diri dia. Kalau kita fikir dengan akal kita, kalau sekali satu hari itu logik lah. Itu akal kita. Ya. Ini orang yang sudah duduk dengan bantuan Allah. Macam kita dengar kisah-kisah para awliya lah, dia berjalan atas air. Kalau kita ukur dengan akal kita, memang tak logik lah. Ya. Tapi dia boleh. Orang menyaksikan dengan mata kepala dia. Cerita kalau di Kelantan, cerita Tok Kenali. Semua orang tahu. Lepas tu dia kata, air pun tak dengar. You tak dengar lah, you duduk kat Selangor. Tak ada lah contohnya. Tak ada, air ustaz ni. Adalah kita pun duduk Selangor juga. Tapi tak bagi tahunya, cerita-cerita saya pun tak lahir juga zaman tu pun. Walaupun tapi orang cerita. Ya, nak pergi kenduri seberang sungai. Perahu ada satu aja. Anak murid kata, marilah tuan guru, kita pergi sekali. Tak apa. Kamu pergi dulu. Kata aku menyusul. Tapi macam mana perahu ni? Gunalah perahu tu. Anak murid dia pergi guna perahu sampai ke sana. Sampai sana, dia duduk makan dah kat sana. Ni semua orang cerita tau. Bukan kata, takkan semua nak bohong semua. Umat Nabi Muhammad tak akan duduk satu tempat, satu kumpulan, semua nak bohong. Yang dia ambil durian, guru dia kat Mekah nak makan durian. Musim tu bukan musim durian. Di Malaysia. Dia balik ambil di Malaysia tu. Pergi, balik ambil. Nak balik berapa bulan? Tapi ulama-ulama ni yang dah sampai makam dia dengan Allah. Yang ni, yang Allah nak sangat. Kita ni, untuk dia, kerana dia, dengan bantuan dia, Allah nak letak kita kat sini lah. Tapi dah kita tak nak, kita masih lagi bergantung dengan kelemahan diri kita, buat sesuatu untuk kita saja. Kalau untuk kita, sebab tu kalau kita tanya soalan kan, tuan-tuan dan puan-puan, nak berapa buah syurga? Kita ni cakap apa tahu? Kita cakap, saya ni ustaz, boleh masuk syurga pun kira okey dah. Betul ya? Betul. Sebab kita tahu siapa diri kita. Tapi sebenarnya bukan sedar diri. Sebab kita bergantung pada diri. Ini tajuk kita hari ni. Tajuk kita. Sedar diri tu baguslah. Mengisafi diri. Tahu nak duduk kat mana. Tapi kalau sedar diri dengan apa yang ada, satu syurga pun tak dapat. Betul? Betul. Kita ni, dengan apa yang ada hari ni, satu syurga pun belum tentu. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, paling-paling kurang Allah Maha Pemurah itu dengan rahmatnya akan bagi kita satu syurga. Tapi kalau kita dengan Allah, 8 pun Allah boleh bagi. Kalau kita sekadar untuk diri kita, kita kata untuk diri saya, wahai Allah, janji syurga cukup lah.
Jangan masuk neraka dah lah. Itulah kalau kita buat untuk diri kita. Kenapa? Selama mana kita bergantung dengan diri kita, untuk diri kita, dengan apa yang ada pada diri kita, akhir sekali kita lemah. Tapi kalau kita dengan Allah, kita akan ada kekuatan yang luar biasa. Kerana dia Tuhan yang maha kuat. Inilah rahsia dia. Tapi kita lambat faham kan. Minta maaf tuan-tuan, saya suka guna kita. Sebab apa? Termasuk saya lah. Yang bercakap ni, sedap lah bercakap. Dah bagi mic, bercakap je lah. Dah jemput kita, letak kat depan ni, bagi mic kita bercakap. Tapi kita macam mana? Sama lah kita. Terhege-hege. Saya cakap untuk saya khususnya. Dah banyak kali dah buat keputusan tu, keputusan ni. Tahu? Saya duk ingat saya nak buat ni. Lepas tu, entah. Tak ada apa yang buat pun. Patutnya dengan umur yang ada ni kan, nak buat apa kita ni? Kalau selawat 100,000 satu hari kita selawat. Besok pula istighfar 100,000. Daripada pagi sampai malam. Bangun besok pula buat apa lagi? Tu dah tak ada apa dah kita ni. Tapi tengok TV, tengok lagi. Dah TV duduk kat tangan saya ni. Bukan TV, telefon. Buka lah channel apa pun. Lepas tu bayar Netflix pula kan. Tahu ke? Tak tahu. Kan kat telefon ni kan boleh bayar Netflix. Tak ada lah. Kalau yang Astro tu tak ada dah. Tak pakai dah saya ni. Orang panggil ketinggalan zaman dah. Betul. Ni generasi baru ni tahu. Jangan ketinggalan juga kita. Kita pula yang kempen. Nak cakapnya dalam dunia yang ada ni, dengan apa yang kita pandang ni, dunia nak kiamat dah ni, tapi kita macam tu lah kita. Saya lah tak tahu apa aku. Kadang-kadang aku ni apa benda aku ni. Kerana apa? Kerana masih lagi hidup untuk diri. Ini rahsia yang dibongkar oleh alim ulama setelah mereka dibuka rahsia kehidupan. Dia panggil kasyaf. Hidup dengan hakikat. Ya, hakikat kehidupan. Apa makna? Yang tersirat di sebalik kehidupan ni apa? Saat-saat sedang menunggu untuk kembali kepada Allah. Nak makan, makan silakan. Nak tidur. Nak ke mana silakan. Tapi jangan pernah sekali lagi lupa bahawa hidup ni bila-bila masa saja akan berpindah alam. Dah bersedia? Kalau tanya soalan dah bersedia belum? Bila nak bersedia? Dah umur 60 belum sedia lagi? Umur dah 70 belum lagi? Umur berapa nak betul-betul bersedia? Cuba bagi tahu umur berapa? Sama lah kita kan? Umur berapa? Agak-agak tahu umur berapa? Nak tunggu berapa tahun lagi? Nak jawab berapa? 5 tahun lah lagi lah. Ya ke 5 tahun? Ke 5 jam lagi? Dah habis dah kehidupan kita. Allah, kalau cakap tu takut juga kan? Takut tahu. Tapi masa sembang, masa makan, masa tidur, faham-faham lah. Tidur. Allah. Panjang pula syarah yang ni, nak habis masa dah ni. Lepas tu kadang-kadang saya skip juga tahu. Skip. Tak boleh panjang sangat cerita. Rugi masa. Cakap masa dah tak ada, sembang banyak. Kembali kat sini. Jika kamu menyusun atur hidupmu untuk dirimu dan dengan dirimu. Tolong ingat dua perkataan tu ya. Huruf lam dengan ba. Huruf lam ni sama ada kerana, untuk, bagi, diberi terjemah. Kalau huruf ba biasanya diterjemah dengan Allah, dengan bantuan Allah. Tapi kalau hidup sebaliknya, untuk dirimu, kerana dirimu, dengan dirimu, kemudian malah protes dan bangkang terhadap ketentuan Allah. Bahkan tak setuju pun Allah buat, Allah tentu ini, ni kenapa ni Allah ni macam ni? Kenapa saya macam ni? Kenapa jadi begini? Kenapa tak jadi begitu? Apa masalah dia ni? Dia tak faham bahawa hidup ni sebenarnya dengan Allah. Bukan dengan diri dia. Kalau dia nak apa pun, kadang-kadang berapa banyak yang dia nak tak tertunai. Kita ni berapa banyak benda yang kita nak kadang-kadang tak tertunai. Sebab apa? Sebab kita kena faham. Allah nak fahamkan kita bahawa hidup ini bukan kita yang tentu. Jadi kalau kita nak ke kita tak nak, sebenarnya kita kena menerima. Ya? Cuma Allah tu maha baik. Maha baik. Kadang-kadang dia bagi sedikit kebebasan kepada kita. Tapi tidak semuanya bebas. Ya. Ni kadang-kadang orang menuntut kebebasan kan. Hak kebebasan.
Betul ya? Nak bebas, nak apa, nak apa. Nak bebas apa? Selama mana kita orang Islam, kita tak bebas. Sebab apa? Kita kan kena serah diri kita pada Allah. Kalau dah serah diri kita pada Allah, mana yang bebasnya? Yang bebasnya kawal diri sendiri. Tapi ya ke kita mampu kawal diri sendiri? Nak kawal sakit pun tak boleh. Kalau dah rasa hebat sangat nak bebas daripada segala-galanya, ya, nak bebas daripada Islam, nak bebas daripada syariat, ya, ini susah hidup dalam Islam, haramnya, dosanya, apanya susah. Baik saya bebas, ikut saya nak buat apa? Boleh buat tak? Tak juga pun. Sampai masa, makin hari makin tua, makin tua, makin tua. Makin hari makin uzur, makin uzur, makin uzur. Makin hari makin sakit, makin sakit. Lepas tu, apa maksudnya tu? Maksudnya, nak tak nak, suka tak suka. Akhirnya, kita dibawa kembali bertemu dengan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah sombong, tak nak akui kehidupan. Bukan tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita semua lah kadang-kadang kita sombong tau. Sombong tanpa sedar. Ya. Okey ya. Akhir sekali tak sedar diri. Ya. Tak sedar diri. Akhir sekali dah terlentang kat hospital, barulah nak sebut Allah. Allah. Dah terpaksa. Dan Allah ni salah satu dia tahu dia nak apa kat kita. Dia suka apa? Suka rela. Di saat kita sihat ni, suka rela kita balik jumpa dengan Allah. Bawakan diri kita kepada Allah. Okey, selesai di situ insya-Allah ya. Maka kamu akan semakin menjauhinya dalam kehidupan. Allah akan jauhkan kita daripada Allah. Tidak ada kita nak kata apa? Bala yang paling dahsyat. Tidak ada azab yang paling memedihkan di saat kita sebagai hamba Allah ini yang serba kekurangan dan kelemahan jauh dengan pencipta. Alah, kalau kita sebut bahasa mudah, hidup ni yang paling apa? Yang paling memedihkan dan menyakitkan jauh daripada kekasih. Tahu ya? Tak tahu? Betul. Puan-puan, dalam hati kita yang paling kita terasa bila mana apa? Bila mana ayah kita meninggal. Bila mana mak kita meninggal. Subhanallah. Tak mampu nak kita ungkapkan dalam hati kita. Yang paling dahsyat kalau mak tak mengaku anak dia. Mak tak mengaku dah, you anak. Ini anak mak. Kau pergilah nak buat apa pun. Itu paling dahsyat seksaan. Bagaimana kalau Allah halau kita, tak nak mengaku kita hamba dia? Nak ke mana kita agak-agak? Di sini, tajuk dia, aba'adaka. Allah akan jauhkan dia dengan kamu. Jauhkan kamu daripada dia. Okey, kita baca muka 67 tu. In taqarrabta ilaihi bihi qarrabaka. Jika taqarrabta, kamu menghampirinya, ataupun mendekatkan dirimu dengannya, ataupun kepadanya, kepadanya, ilaihi, bihi, dengannya. Tu kadang-kadang bahasa Arab ni tolong tengok satu-satu ya. Jikalau taqarrabta, kamu menghampirkan dirimu, ilaihi, kepadanya, bihi, dengannya. Bukan dengan dirimu. Baik, kalau kita tanya gini, kita ni nak dekat dengan Allah kan? Ya, nak dekat dengan Allah. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Dengan bantuan Allah. Sebab apa? Kita dengan kelemahan yang ada, kejahilan yang ada, kekurangan yang ada, mana mungkin kita nak dekat dengan yang maha sempurna? Sekejap saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah tak nak dekat dengan yang di Pertuan Agong? Ui, jangan. Mana boleh, siapa kita? Tapi macam mana nak buat? Kalau dia sendiri yang dekatkan kita dengan dia, itu tak ada apa-apa. Tak ada siapa boleh halang. Inilah kaedah dia. Jadi kalau nak dekat dengan Allah, boleh? Boleh. Dan mesti dekatkan dengan Allah. Bagaimana? Dengan bantuan Allah. Ya, dengan bantuan Allah. Ustazah dah sampai ya? Belum? Kalau Ustazah sampai, kita berhenti je. Ya? Sebab kita kena menghormati orang lama. Orang baru, tiba saja Ustazah tolong bagi tahu lah. Nanti Ustazah dengar kuliah saya pula tak bagus. Dia orang lama. Orang lama datang, orang baru kena berhenti. Okey. Tolong bagi tahu dah. Tolong bagi tahu.
Allah. Boleh faham insya-Allah ya? Saya ulang lagi sekali, jikalau kamu menghampirinya atau menghampirkan dirimu kepadanya, ilaihi bihi dengannya, dengan bantuannya, qarrabaka, maka dia mendekatkanmu. Tengok nota kaki yang bawah tu. Ini kesimpulan ketiga bagi risalah ini. Dah banyak dah. Kalau kita perhati, kalau kita catat, betul-betul dah kita faham. Sebelum ni dah banyak beberapa kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan ni dia panggil apa? Kunci kehidupan dalam hidup bertauhid. Sebab kita baca ni kita tauhid. Jadi kesimpulan ketiga ni iaitu berkenaan merasai kebersamaannya. Dia akan mendekatkanmu dengan dia. Apa maksudnya? Kita ketika itu akan merasai hidup rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa tahu, rasa. Tolong bolkan perkataan tu. Merasai. Ya, kita bimbang di luar sana orang salah faham. Kita duduk dengan Allah. Jadi kita dengan Allah bersertalah. Sedangkan kita makhluk, Allah tu Tuhan. Jadi adakah ada unsur-unsur apa kat situ? Rasalah. Rasa. Ya. Kadang-kadang risau tu tak tahu. Dalam dunia hari ni dia dengar apa pula ni ustaz ni rasa. Ya. Saya ulang lagi sekali, rasa. Jauh di mata, dekat di hati. Apa hati tu yang dekat? Rasa. Sekarang rasa apa? Ada rasa tak sekarang ni? Dah hilang rasa. Rasa kan? Rasa apa? Dalam hati ni? Macam-macam rasa. Dan jangan pernah rasa tu macam-macam rasa. Itu hak masing-masing. Tapi jangan pernah rasa kita ni, ataupun jangan pernah tidak merasai bahawa Allah dengan kita. Allah sentiasa dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Walaupun makna dia bukan kita pergi sini, Allah pergi sini. Tidak. Salah satu maknanya kebersamaan pada rasa. Kerana apa? Kerana hidup ni tak ada satu saat pun, tak ada satu detik waktu pun, tak ada satu kelipan mata pun kita tidak dengan Allah. Dengan apa? Dengan hidayah, dengan taufiknya, dengan segala-galanya. Tapi masalah sekarang ni, kita tak rasa kita dengan Allah. Kita rasa dengan diri kita sendiri. Kita rasa dengan pasangan kita. Kita rasa dengan keluarga kita. Allah. Okay, boleh ya, insyaAllah ya. Baik, jika kamu menghampirkan dirimu kepadanya, melalui apa? Melalui ibadah dan ketaatan. Ni kadang-kadang dia macam mana nak hampirkan diri pada Allah. Kan Allah ajar cara dia. Macam mana cara dia? Ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekadar kita solat. Ibadah itu bukan sekadar kita puasa, kita baca Quran. Ibadah tu kaedah atau cara nak dekat dengan Allah. Selagi mana tak rasa dekat, bangun lagi 2 rakaat. Lepas 2 rakaat bagi salam. Ada rasa tak? Tak rasa. Bangun lagi 2 rakaat. Baca berapa ayat? 5 ayat. Tak rasa dekat. Ya, baca lagi. Ya. Lepas tu ulama-ulama kan, dia sampai khatam 1 hari. Kenapa nak rasa? Kalau tak rasa juga, mintalah dengan Allah. Sujud kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku tak tahu aku ni masih ada hati atau tidak. Ya? Dah tak ada rasa. Hati tempat rasa, tiba-tiba tak ada rasa. Dan rasa yang paling perlu, yang paling penting, yang paling berharga, yang paling bernilai, rasa diri kita dengan Allah. Kalau dah itu yang dah tak ada, maka memang kita dalam bahaya. Okey ya? Sebab tu orang munafik, tahu tak orang munafik? Salah satu ciri orang munafik, dia hilang rasa. Ada satu ayat surah Al-Baqarah tu, ayat apa? Allahumma salli ala sayyidina walakin la yash'urun tu. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka dah hilang rasa. Orang nafik ni dia tipu Allah, dia tak rasa apa. Dia tipu orang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat tu dah ya. Wa ma yash'urun. Yukhadi'un Allah, dia tipu Allah. Dan dia juga tipu orang beriman. Tapi Allah kata dia tak sedar. Sebenarnya dia sedang tipu diri dia. Wa ma yash'urun, tapi dia tak rasa. Maka salah satu ciri kehidupan orang beriman ni, dia rasa. Rasa apa? Rasa kebersamaan dengan Allah. Bagaimana cara nak mendapatkan rasa itu? Menghampirkan diri melalui ibadah. Jadi saya ulang balik dia, ibadah itu bukan sekadar kita menunaikan tuntutan, ya, wajib dan perintah Allah, tapi dia merupakan kaedah bagaimana kita nak merasai kebersamaan dengan Allah.
dan ketaatan, dengan rasa kebersamaan, bantuan. Tetapi masa kita beribadah itu, jangan lupa kita tak akan mampu untuk rukuk satu rukuk pun, untuk takbir satu rakaat pun, kalau tidak dengan bantuan Allah dan anugerah Allah. Dia, bila mana kita rasa macam ni, berarti kita menghargai pemberian Allah. Di saat itulah Allah akan tambahkan lagi. Tapi bila mana kita solat 2 rakaat, kita rasa kita yang solat, tanpa taufik hidayah Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa anugerah Allah, akhir sekali itu yang kita dapat. Kenapa? Memang kita lemah. Ya? 2 rakaat, cukup lah. Dah menguap dah pun. Kan? Dah menguap kan? Dah menguap. Dah mula menguap kan? 5 ayat, 10 kali menguap. Contohnya. Kenapa kita berkata? Tapi sebab tu tuan-tuan, saya sebut sedikit lah. Bukan nak cerita pasal saya, tak. Rupanya kita ingat kita dah faham. Rupanya kita baru faham. Selama ni kita tak faham. Inilah. Maknanya kalau sebelum ni, kita solat, kita baca Quran, kita bangun malam, kita sedekah, kita apa, kalau kita rasa itu dari diri kita, memang kita tak faham lagi. Dan tak cukup matang lagi ibadah kita kepada Allah. Itu bila mana kita duduk dengan para masyayikh, para habab ini, kita duduk, barulah dia ajar kita. Dia ajar apa? Dia ajar bahawa kita ni tak akan mampu tutur satu huruf pun nak baca Quran Allah kalau tidak dengan pemberian dan bantuan Allah. Ketika itulah baru kita sedar siapa diri kita, dan ketika itu barulah kita rasa ingin benar-benar serah diri pada Allah. Ni tajuk kita dalam itu ya. Barulah kita serah sepenuhnya pada Allah. Di saat itu Allah akan urus diri kita. Ketika itulah dia akan jadi manusia yang luar biasa pada ibadahnya. Ya. Tapi selama mana saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, macam ni lah. Kita kata contoh, kita ni duk, ni nak bertengkar balik ni. 8 ke 20. Nak berulang kembali. Peristiwa pahit berulang kembali. Orang lain dah 80 dah. Ya. No, orang Hadramaut tarim 80 rakaat. Kita 8 ke 20? 8 ke 20. Kita ni nak khatam Quran dalam 3 hari sekali atau seminggu sekali. Orang lain dah sekali 1 hari dah. Kita ni nak bangun ke malam ni? Ke besok je lah? Ke malam ni malam apa ya? Duk berkira-kira lagi kita tuan-tuan sekalian. Orang lain dah bangun 20 rakaat dah satu malam, hari-hari biasa. Nak salat duha 8 ke 4 hari ni ya? Hari ni ada 2 kelas ni. Berkira-kira dah kita. Itu je saya sama lah kita kan. Hitung orang lain bukan setakat hitung, dia dah menjangkau jauh dah. Yang tu yang dia katakan as-sabiqun as-sabiqun. Apa makna as-sabiqun? Mereka mendahului. Itulah orang yang disebut ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ramai orang yang terdahulu begitu. Sedikit sangat orang yang zaman kita akhir-akhir ni. Kenapa? Masih duk kira-kira lagi. Nak datang ke tak datang hari ni? Duk kira-kira orang lagi. Orang lain dah segala-galanya dah. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan diri dia. Tapi kalau dia serah diri dia pada Allah, tahulah Allah nak buat dia jadi macam apa. Pasti Allah akan buat kita jadi kekasih-kekasih Allah. Gitulah ya. 5 minit lagi. Mana tadi? Dan anugerah Allah terhadap ibadah ketaatan tersebut, maka Allah akan mendekatkanmu kepadanya melalui kehambaan tersebut. Apa-apa sekalipun, kita dalam berusaha menjadi hamba yang sempurna. Wa in taqarrabta ilaihi, wa in, dan jikalau taqarrabta, kamu menghampirkan dirimu kepadanya, ilaihi bika, dengan hanya bergantung kepada kamu sendiri, aba'adaka, maka dia akan menjauhkanmu. Ya. Jadi hampir sama jugalah, cuma ditekankan lagi. Jika kamu mendekatkan dirimu kepadanya kerana kepentingan dirimu dan dengan bergantung kepada dirimu semata-mata. Ini banyak kali dah kita ulang ya. Jadi tauhid kita ni tauhid tahap tinggi tau. Bukan nak kata kita ni orang tinggi-tinggi, tak. Kalau macam tu saya ni makam apa dah ustaz saya ni. Ini masalah juga ni. Jangan ya. Tauhid kita ni ialah tauhid menafikan segala-galanya termasuk diri kita. Hanya Allah sahaja hidup dan mati kita. Ini pun yang kita cakap 5 kali satu hari dalam doa iftitah.
Inilah yang sebenar-benarnya. Jadi yang kita duk baca dalam solat tu, doa iftitah tu, inna solati wa nusuki tu, inilah. Tapi kadang-kadang ada orang ni, takkan sampai ke tahap ni pun. Ya, kan Allah kan bagi tahu dalam Quran. Memang betul lah, itu maqam Quran ni daripada serendah-rendah maqam manusia kepada setinggi-tinggi. Dalam Quran tu kan ada dicerita pasal Abu Jahal, Abu Lahab. Dicerita pasal Fir'aun, pasal Qarun. Di dalam Quran tu juga dicerita pasal Nabi Muhammad, setinggi-tinggi manusia. Okey ya? Jadi jangan sekadar faham Quran itu, sekadar itu sahaja. Baca, tak boleh, jangan salah faham, tapi baca kena baca. Ya, tidak, jangan pernah lalui hidup ni tanpa Quran walaupun satu hari. Jangan lalui hari-hari tuan-tuan tanpa Quran. Tapi nak bagi tahunya, maqam ni lah yang kita duduk baca. Kan inna salati wa nusuki kan ayat Quran yang kita bawa dalam doa iftitah tu kan. Inilah hakikat dia. Jadi akhir sekali. Yang terakhir tu yang bawah tu. In talabtahu laka kallafaka. Jika kamu mencarinya. Talabtahu ni, talab ni mencari. Tu tajuk dia pencarian. Tapi sepatutnya tajuk di situ penyerahan, pencarian dan hijab. Baik, jikalau talabtahu, kamu mencarinya. Ni kena faham juga tau. Jangan salah faham ni. Jangan jadi macam budak tu. Ayah dia duduk cari cacing. Dia tanya ayah cari apa ni? Cari cacing. Kenapa ayah cari cacing? Cacing hilang ke? Patut ayah kata, tak, cacing tak hilang. Kalau tak hilang, kenapa ayah duduk cari? Dah ayah cari sebab ayah nak tangkap. Apa salah dia sampai nak tangkap dia? Dapat anak macam ni susah lah tuan-tuan. Kita sebenarnya mencari Allah. Adakah Allah tu lenyap, hilang? Tak, Allah tu Tuhan yang Maha Zahir. Tapi kenapa kita cari? Kerana kita yang kehilangan. Okey ya? Allah tak pernah hilang, Allah tak pernah lenyap. Allah sentiasa zahir depan mata kita. Tapi kenapa tak nampak? Sebab mata kita buta. Mata yang mana? Mata hati. Kenapa? Kalau tak buta pun mungkin terhijab. Itu tak tajuk dia hijab. Jangan salah faham dia kenapa nak cari Allah pula. Okey ya? Jadi maksud di sini ialah kita nak menzahirkan diri kita benar-benar berhajat pada Allah. In talabtahu, jikalau kamu mencarinya, laka, kerana kepentingan dirimu sendiri. Memang ada orang ni kan, ada kawan-kawan, tahu kawan-kawan. Setahun tak telefon kita. Kalau dia telefon, adalah tu. Bukan untuk tanya khabar kita. Tapi, kenapa telefon ni? Saja nak tanya khabar. Ya ke? Tanya khabar. Kan ada apa? Bagi tahu je lah. Okey ya? Tak adalah. Jangan buat Allah macam kawan kita. Itu maksud saya. Cari Allah masa berhajat. Sedangkan kita ni tak pernah satu detik waktu pun tak berhajat pada Allah. Sentiasa berhajat pada Allah. Okey ya? Tapi kamu cari Allah untuk diri kepentingan dirimu. Kallafaka, ketika itu dia akan membebankanmu. Allah tahu kita ada kepentingan kan? Tahulah Allah nak buat apa. Ya? Wa in talabtahu lahu, tetapi di saat jikalau kamu mencari Allah lahu, kerana Allah, dallalaka, maka dia akan memanjakanmu. Dia akan ambil kamu, dia akan manjakan kamu, dia akan jaga kamu, dia akan buat apa layan kamu sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Habislah, sedang elok 10.30. Soalan tak? Soalan dah habis masa. Okey, silakan Kak. Silakan. Tapi ustazah dah sampai? Jangan. Ustazah dalam kita tu pun ustaz keluar. Tak baik. Saya kena berhenti. Ni masa. Satu. Okey. Soalan ni memang tujuan untuk ustaz. Gitu ya. Kalau ustazah boleh cakap, sambung. Ustaz, macam mana soalannya? Ustaz, macam mana cara kita nak cari keyakinan jika kita serahkan kepada Allah? Takut kena uji yang berat macam Nabi Ibrahim. Ini panjang jawapan. Macam mana kita orang biasa nak dapat keyakinan dan menjaga hijab kita untuk dapat redha Allah dan mampu menyerahkan akibatnya. Lepas tu dalam bracket,
plan tindakan untuk kami nak mulakan latih diri yakin dengan Allah. Contoh, macam mana nak, ni bukan contoh soalan. Macam mana nak tanam dalam hati kahwin kerana Allah. Kahwin kerana Allah. Jadi macam mana nak yakin pasangan milik Allah. Dahsyat soalan tu. Penting tak? Soalan ni kena jawab minggu depan tu. Minggu yang ketiga. ha. Okay, soalan ni saya Ada lagi? tak, ya? Okey. Link untuk siapkan jawapan dulu. Ha. So yang tadi Boleh, kan nak tahu hari ni. Dia jawapan paling ringkas dulu. Jawapan paling ringkas, kalau guru saya dia kata jalan paling mungkin untuk kita dapatkan apa yang kita nak, doa pada Allah. Semua tu, soalan-soalan tu, semua bagi tahu Allah dan minta dengan Allah. Ya Allah, kau masukkan dalam hati aku yakin, ya Allah. Untuk aku menyerahkan diriku kepadamu seluruhnya, ya Allah. Dan ya Allah, aku tahu di saat aku ni menyerahkan diriku kepadamu dengan bantuanmu, di saat aku akan diuji, ya Allah. Di saat aku diuji, ya Allah, tolong kau uruskan yang terbaik untuk aku lalui ujian itu. Seluruhnya pada Allah. Tapi jalan cara yang kedua, mesti kena dibimbing oleh murabbi mursyid. Saya selalu ulang. Kerana kita ni kadang-kadang nak bergerak seorang, nak berjalan dalam kehidupan keseorangan ni, memang tak mampu. Kadang-kadang kita manusia biasanya perlu kepada yang membimbing kita. Maka kena ada murabbi mursyid yang selalu mengajar kita untuk kita hidup dengan Allah. Dia akan ingatkan kita, dia akan jaga zikir kita, dia akan sentiasa bimbing kita. Itulah insya-Allah ya. Yang kahwin-kahwin minggu depan. Akan datang nanti. Okey, wallahu alam, sebab ustazah dah tunggu dah. Okey, kita jumpa lagi. Okey, baik. Cuma hari ni ada atas permintaan, saya ada bawa dessert tu kat luar tu. Atas permintaan tu saya ada bawa lah ya orang rumah saya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.